Okey, pertama sekali terima kasih kepada Kru PJ atas temu ramah yang kita akan adakan untuk malam ni. And untuk apa kita panggil tu? Ya, pendahuluan. Saya kenalkan diri saya dulu. Saya Azrin Adila binti Idris daripada kumpulan 6 dari Universiti Malaysia Pahang. Jadi untuk malam ni kita akan adakan satu sesi temu bual bersama Encik Rosli ya, sebagai kita punya interview. Ya, ya. So, ya betul. Encik Firdaus Rosli, maafkan saya. Alright. So, pertama sekali boleh Encik Firdaus Rosli kenalkan diri dulu, nama Encik, umur, tempat tinggal dan sebagainya. Okey, terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Fidawi Rosli. Berumur 36 tahun, berasal daripada Alor Star Kedah. Tinggal pun sekarang di Alor Star Kedah. Okey. Alright, jadi Encik Firdaus sekarang bekerja sebagai apa ya? Okey, saya bekerja sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas Alor Star dan saya mengajar dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, cikgu Bahasa Melayu kita ya. Ya, ya. Alright. So, Encik Firdaus rasa okey tak apa pengalaman bekerja dekat sekolah tu? Okey ke? Seronok ke? Okey, SNK Kepala Batas ni adalah sekolah yang ketiga saya lah. Okey, sebelum ni saya pernah bertugas di SMK Bandar Baru Ampar. Lepas tu saya berpindah ke SMK Kelibang di Langkawi. Dan di sekolah baru ni saya baru saja bertugas selama 2 bulan lah. Jadi kalau nak cerita pengalaman di sekolah sekarang ni, tak ada apa sangat lah yang boleh saya ceritakan. Tapi kalau di Ampang dan di Langkawi tu, bagi saya banyaklah pengalaman-pengalaman yang menyeronokkan lah. Okey, Encik Firdaus. Jadi untuk masa lapang, Encik Firdaus suka buat apa ya? Apa hobi Encik Firdaus? Okey, pada masa lapang saya lebih gemar berbasikal ataupun tengok-tengok pokok, jaga-jaga pokok. Itu je sekarang ni. Okey, faham. Encik Firdaus sekarang dah berkahwin ke dan mempunyai berapa orang anak? Saya sudah berkahwin pada tahun 2012 dan mempunyai 3 orang cahaya mata, 2 lelaki dan seorang perempuan. Alhamdulillah. Okey, berdasarkan Encik Firdaus sendiri, apa personaliti yang Encik Firdaus ada? Okey, saya seorang yang kalau di Ampang dulu murid-murid akan kenal saya sebagai seorang yang garang lah. Okey, walaupun hakikatnya saya ni seorang yang happy go lucky juga sebenarnya. Dan saya ni seorang yang perfectionist jugalah. Apabila saya nak buat sesuatu perkara tu, saya akan pastikan saya buat dengan sempurna. Okey. Memang personaliti seorang guru ya? Ya. Okey, jadi Encik Firdaus, apa makanan kegemaran Encik ya? Saya suka, okey, makanan kegemaran ni kalau ikutnya saya memang gemar nasi lemak lah. Okey, hari-hari, bukan hari-hari lah, maksudnya dalam seminggu tu 3-4 kali saya akan makan nasi lemak. Okey, memang biasa breakfast nasi lemak lah ni. Okey, apa warna kegemaran Encik Firdaus? Kalau ikut baju yang saya pakai sekarang biru, jadi warna biru lah. Okey, nampak sama dengan background tu. Ya, ya. Alright, jadi pemasukan Malaysia kegemaran apa ya untuk Encik Firdaus? Kalau dulu saya minat bola sepak, tapi sekarang ni saya lebih cenderung ke basikal. Jadi saya memang meminati Datuk Azizul Hasni Awang lah. Ya, betul. Rakyat-rakyatnya Malaysia. Ya, ya. Okey, jadi apa kata-kata moto hidup Encik Firdaus? Baik, moto hidup saya, dalam hidup ini kita perlu berusaha kerana kejayaan tidak datang mencari kita. Betul-betul, saya setuju dengan Encik Firdaus. Dan soalan terakhir untuk latar belakang Encik, siapa idola bagi Encik Okey, Firdaus? idola saya bekas Menteri Pendidikan, iaitu
Yang berhormat Dr. Mazli Malik. Ya betul, saya pun selalu follow dia dekat social media. Ya, Banyak ya. nasihat yang kita dapat. Ya, betul. Okey. Jadi untuk temu bual kita malam ni, kita akan fokuskan mengenai integrasi dan perpaduan di Malaysia. Okey. Ya. Jadi soalan pertama dari pihak kami, pada pendapat Encik Firdaus, apakah faktor yang menghalang integrasi dan perpaduan di Malaysia ni? Baik. Pada pendapat saya, ini lebih kepada pendapat peribadilah. Okey. Faktor utama yang menghalang integrasi dan perpaduan di Malaysia ni, bagi saya, pemikiran sesuatu kaum itu. Okey, pemikiran sesuatu kaum itu yang lebih kepada tidak mahu bergaul dengan kaum-kaum yang lain. Mereka ni seolah-olah macam tak ada rasa sayang kepada kaum lain. Kadang-kadang sifat benci mereka tu lebih tinggi daripada sifat sayang. Okey? Tetapi juga penyatuan di Malaysia ni saya tengok ada jurang dia. Jurang saya tu bermaksud jurang di antara bandar dan luar bandar. Saya pernah hidup di bandar, contohnya di Ampang. Okey, di Ampang, dan saya tengok penyatuan ataupun integrasi kaum di Ampang ni, jurang dia besar. Okey, jurang dia sangat besar. Maksudnya seolah-olah penyatuan kaum ni macam tak berlaku di Ampang tu. Okey, seolah-olah Melayu dengan Melayunya. Dengan ketika saya bertugas di Langkawi, kawasan itu seperti yang Azlin tahu, dia sebuah pulau dan dia adalah sebuah perkampungan, dan di tempat tinggal saya tu ada Melayu dan juga ada Cina. Di sana jurang penyatuan ni kecil, di mana orang Melayu dan juga kaum Cina mereka boleh bergaul, dan kita nampak penyatuan kaum di luar bandar ni lebih baik berbanding dengan di bandar. Okey. Terima kasih untuk jawapan tersebut. Jadi soalan kedua dari kami, pada pendapat Encik Firdaus, apakah ciri-ciri sebuah negara yang mempunyai konsep integrasi? Baik. Okey. Bagi pendapat saya, sesebuah negara yang mempunyai integrasi kaum ataupun penyatuan kaum, perpaduan kaum, sebuah negara itu dia akan hidup dengan harmoni, okey, aman damai, hormat menghormati, dan jika ada perbalahan pun, perbalahan itu ataupun perselisihan itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Okey, tidak berpanjangan, tidak berlarutan, dan benda itu akan diselesaikan dengan baik. Dan negara itu pun kalau kita tengok memang harmoni. Okey, memang harmoni. Itu ya. Okey, Encik Firdaus. Jadi pada pendapat Encik, apakah implikasi perpaduan dan integrasi terhadap sistem pendidikan di negara kita? Okey. Jika Azlin lihat di Malaysia, kita ada sekolah kebangsaan. Okey, kita ada sekolah jenis kebangsaan. Okey. Jadi tapi di sekolah jenis kebangsaan pun kita katalah sekolah jenis kebangsaan Cina, masih ada lagi pelajar Melayu yang join di sekolah Cina. Okey. Dan di sekolah kebangsaan pun ada juga pelajar Cina dan juga pelajar India. Okey, yang join. Jadi implikasi integrasi dan perpaduan kaum terhadap sistem pendidikan ni, okey, kita akan dapat bila perpaduan kaum di sekolah ni, di sistem pendidikan ni dilaksanakan dengan baik, kita akan dapati pelajar bukan bumi putera. Okey, pelajar bukan bumi putera akan lebih cepat berbahasa kebangsaan. Okey, mereka akan fasih bercakap bahasa kebangsaan. Okey, saya pernah bekerja di sebuah sekolah di Ampang. Okey, di situ saya mengalami masalah apabila pelajar-pelajar Cina yang majoritinya datang daripada sekolah jenis kebangsaan, mereka ni gagal bertutur dengan baik bahasa Melayu.
dan mereka juga gagal memahami dengan baik bahasa Melayu ni. Kecuali kelas-kelas yang depanlah, pelajar-pelajar yang bijak, mereka ni faham dan boleh bertutur dengan baik. Manakala macam pelajar-pelajar yang lemah sikit dalam pelajaran, mereka ni para guru mengalami masalah. Tapi sekiranya perpaduan ataupun penyatuan kaum ini berlaku, jadi pelajar-pelajar yang lemah dalam bahasa Melayu ni, bahasa kebangsaan ni, mereka boleh bergaul dengan pelajar-pelajar Melayu. Sekaligus akan meningkatkan tahap kefasihan mereka dalam bertutur bahasa Melayu. Okey, selain itu, pelajar juga akan dapat mengenal budaya kaum lain. Okey, macam orang Melayu akan tahu budaya orang Cina akan tahu budaya orang India, dan orang Melayu pun akan belajar budaya orang India akan belajar budaya orang Melayu, dan kaum-kaum lainlah yang ada di Malaysia. Okey, Sabah dan Sarawak sebagainya lah. Okey, jadi kita dapat mengenal budaya kaum-kaum yang lain, dan itu merupakan satu benda yang menarik lah. Okey, kita keluar daripada kepompong sendiri, kan? Tidaklah kita terlalu, minda kita tidaklah terlalu tertutup. Okey, tertutup. Mengenal budaya yang lain ni akan membuatkan minda kita akan terbuka dengan lebih jelas. Okey. Okey. Baiklah, saya setuju dengan pendapat Encik Firdaus. Ada lagi? Oh, okey. Maafkan saya. Okey, selain itu, integrasi di dalam sistem pendidikan ni, kita akan dapat melahirkan masyarakat yang penyayang dan menghormati antara satu sama lain. Maksudnya, dia susah nak bergaduh sebabnya mereka ni berkawan, mereka ni bersatu, mereka ni ada perpaduannya. Okey, jadi hormat menghormati itu tinggi. Betul-betul. Saya setuju. Okey, soalan keempat dari kami. Pada pendapat Encik Firdaus, apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam pembentukan masyarakat integrasi itu? Boleh Encik terangkan? Okey, baik. Okey, pada pendapat saya, okey, apa usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam pembentukan masyarakat integrasi? Baik, saya bagi contoh yang ringkas. Okey, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib, okey, pernah membuat satu slogan, satu Malaysia. Okey, satu Malaysia yang membentuk macam rakyat di Malaysia ini, tak kiralah apa juga bangsanya, yang kita ini adalah bangsa satu Malaysia. Okey, kita ni adalah bangsa satu Malaysia. Dan yang terbaru, Perdana Menteri Datuk Ismail membuat satu slogan baru, iaitu keluarga Malaysia. Okey, keluarga Malaysia. Jadi ini adalah usaha-usaha kerajaan, okey, usaha kerajaan untuk integrasi kaum di Malaysia. Okey, betul Doktor. Memang dari dulu lagi kerajaan kita berusaha untuk bentukkan masyarakat integrasi, kan? Ya, ya. Baiklah, soalan seterusnya. Bagaimana perkembangan proses integrasi dalam negara Malaysia dari zaman penjajahan hingga zaman kini, zaman milenial kita katakan? Okey, secara jujurnya lah, okey, secara jujurnya penyatuan penyatuan di kalangan kaum sebenarnya semakin renggang. Kalau kita tengok semakin renggang. Dia seolah-olah tak sama dengan tahun 90-an dulu. Azlin lahir tahun bila? Saya lahir tahun 1998. Okey, masa tu saya berada di sekolah menengah. Okey. Okey, masa tu pelajar-pelajar ni, antara kaum ni, mereka boleh berkawan. Okey, saya sendiri ada kawan di kalangan pelajar-pelajar Cina, India. Masa di sekolah rendah pun saya berkawan. Okey, saya berkawan. Malah saya pergi sekolah pun, saya pergi sekolah dengan pelajar Cina. Okey, pergi sekolah dengan pelajar Cina. Okey, jadi benda tu bila makin lama, maksudnya
semakin mendatang tu, kita nampak benda tu dah tak wujud. Sekarang ni kalau kata jurang dia dah semakin besar. Jurang dia dah semakin besar, penyatuan kaum di Malaysia pun kalau kita tengok macam berada di tahap yang tidak memuaskan. Okey, tidak memuaskan. Seolah-olah, okey, kalau katalah kita kata macam ni, seseorang membuat kesalahan, contohnya Melayu. Terus dicok Melayu yang jahat. Sedangkan yang jahat itu adalah individu. Okey, Cina merompak. Yang dikatakan adalah Cina jahat. Sedangkan yang bersalah itu adalah individu. Jadi benda tu sedikit sebanyak akan membuatkan penyatuan kaum di Malaysia ni akan renggang dan dalam keadaan yang tidak baik. Okey, itu pendapat saya. Maksudnya dari zaman penjajahan hingga ke sekarang ni makin lama macam makin tidak harmoni. Okey, makin tidak harmoni. Kalau dulu kita boleh makan sekali, tapi sekarang benda tu sukar untuk berlaku. Itulah pendapat. Ini pendapat peribadi saya dan saya yakin Azli pun boleh lihat benda tu. Okey, boleh lihat benda tu. Betul. So macam yang kita nampak sekarang lah, kita perlu lebih melihat seseorang tu kalau dia buat kesalahan lebih pada kesalahan individu daripada kita labelkan terus dia punya kaum. Betul. Soalan seterusnya saya akan berikan satu statement ya. Jadi secara amnya kewujudan perlembagaan kepada sesebuah negara adalah sangat penting kerana dengan wujudnya perlembagaan itu, dia akan menjamin riwayat sesebuah negara bangsa sentiasa relevan dengan perubahan zaman. Jadi berdasarkan petikan itu, apa pendapat Encik Firdaus? Okey, perlembagaan persekutuan ni adalah satu benda yang amat penting lah kalau untuk negara kita. Benda itu memang penting. Okey, kenapa? Sebab kepentingan perlembagaan ni dia akan mewujudkan keamanan sesebuah negara. Apa yang dikatakan keamanan sesebuah negara ni? Contohnya, ia akan menjamin kestabilan negara. Okey. Selain itu, ia akan melicingkan pentadbiran dan pemerintahan negara. Jadi, pentadbiran dan pemerintahan negara ni dia akan berpandukan perlembagaan negara. Pentadbiran ataupun kerajaan dia tak boleh buat sesuka hati sebab ia mestilah berpandukan kepada perlembagaan. Okey. Selain itu, kepentingan perlembagaan ni ia dapat menstabilkan ekonomi negara dan mengelakkan perbalahan kaum. Okey, mengelakkan perbalahan kaum. Okey, apa kepentingan kestabilan politik? Okey, selain itu perlembagaan persekutuan juga akan membuatkan kestabilan politik. Okey, apa kepentingan kestabilan politik? Okey, kestabilan politik akan memastikan ekonomi terus berkembang. Okey, sesebuah negara yang baik, sebuah negara yang maju, ekonominya perlu seiring juga, perlu maju juga. Sekiranya ekonomi itu mundur, amatlah mustahil untuk sebuah negara itu menjadi sebuah negara yang selain itu, kestabilan politik, kalau Azli pernah pergi ke negara-negara yang tidak mempunyai kestabilan dari segi ekonomi dan politik, kadang-kadang kita boleh lihat negara itu berada dalam keadaan yang mundur. Okey, berada dalam keadaan yang mundur. Jadi pendapat saya, itulah kepentingan perlembagaan persekutuan kepada negara. Okey, betul Encik. Jadi seterusnya pada pendapat Encik Firdaus, adakah kewujudan dokumen seperti perlembagaan persekutuan itu adalah satu kemestian untuk membentuk sebuah negara yang adil? Apa pendapat Encik? Okey, pada pendapat saya sudah semestinya lah wajib. Okey, mestilah ia kerana ia adalah panduan. Okey, ia adalah panduan kerajaan untuk mengurus tadbir negara dengan adil dan saksama. Okey, jadi sekiranya tak ada perlembagaan negara ni, saya rasa mungkin negara kita Malaysia ni takkan berada di tahap yang sekarang lah. Okey.
Okey, jadi saya bersetuju lah. Okey, saya bersetuju dengan kenyataan itu. Okey. Jadi soalan seterusnya, pada pendapat Encik Firdaus, apakah kesan sekiranya konsep integrasi ini tidak dapat ditanam dalam sesebuah negara? Okey, sekiranya sekiranya integrasi kaum dan perpaduan kaum uh, tidak dapat dilaksana dalam sesebuah negara, sudah pastilah malapetaka yang besar akan berlaku pada negara itu. Kita akan dapat lihat pergaduhan di sana di sini, kan. Kita akan dapat lihat mungkin sesuatu benda yang lebih teruk lagi. Kita akan lihat bangsa A akan bunuh bangsa B, bangsa B akan bunuh bangsa C, dan kita akan lihat suatu keadaan yang tidak harmoni. Dan bila kita lihat satu keadaan yang tidak harmoni ni, negara tidak stabil, jadi negara itu berada dalam keadaan yang tidak tenteram. Okey, kalau kita lihat di Malaysia ni, banyak negara-negara yang banyak rakyat-rakyat yang daripada negara yang penyatuan kaumnya tidak kuat datang ke Malaysia. Okey, mereka suka hidup di Malaysia. Sebab di Malaysia ni kita aman. Walaupun penyatuan kaum kita tidak kuat, tapi kita mempunyai kestabilan dari segi politik dan juga ekonomi. Okey. Jadi sebuah negara yang tidak ditanam integrasi kaum ni, bagi saya mundur dan juga tidak maju. Okey, mundur dan juga tidak maju. Okey, Encik Firdaus. Jadi soalan ke-10 dari pihak kami, pada pendapat Encik Firdaus, apakah cabaran Perlembagaan Persekutuan untuk menyatukan negara bangsa Malaysia pada zaman kini? Boleh ulang soalan tak? Apakah harapan? Ya, betul, boleh. Soalan kami yang ke-9, pada pendapat Encik Firdaus, apakah cabaran Perlembagaan Persekutuan untuk menyatukan negara bangsa Malaysia pada zaman kini? Okey, baik. Okey. Berbalik kepada soalan pertama yang Azlin kata tadi. Okey, cabaran Perlembagaan Persekutuan ataupun cabaran kerajaan untuk membuat integrasi kaum ni, perpaduan kaum ni, cabaran utamanya adalah kita perlu ubah pemikiran. Okey, kita perlu ubah pemikiran kaum-kaum yang ada di Malaysia. Macam mana kita nak ubah dia? Kita perlu ubah macam mana sesuatu kaum tu boleh menerima kaum yang lain dalam kehidupan mereka. Okey. Kita kena buat kerajaan perlu meningkatkan kempen-kempen ataupun kesedaran-kesedaran untuk memastikan perpaduan kaum itu dapat dilaksanakan dengan baik. Okey. Jadi kerajaan perlu bekerjasama, perlu bekerjasama dengan pelbagai pihak lah, pelbagai pihak, terutama sistem pendidikan lah, kerana sistem pendidikan ni adalah tempat untuk mendidik, adalah tempat untuk mendidik. Jadi di sekolah-sekolah ni kita perlu terapkan, kita perlu terapkan semangat sayangkan orang, lepas tu semangat hormat menghormati, semangat tolong menolong. Jadi semua itu perlu dilaksanakan oleh pihak kerajaan lah, pihak Perlembagaan Persekutuan. Okey, saya setuju dengan Encik Firdaus. Jadi soalan kami yang ke-10, apakah harapan peribadi Encik Firdaus untuk membentuk perpaduan dan integrasi nasional? Okey, harapan saya sebagai warga negara Malaysia, saya berharap semua kaum dapat bekerjasama dan mengenepikan segala fahaman. Fahaman ini termasuklah fahaman agama dan juga fahaman politik lah.
bagi membentuk sebuah negara yang aman makmur. Okey, kita memerlukan sebuah negara bangsa yang kuat bagi memastikan negara kita terus berkembang. Kerana kekuatan sesebuah negara itu terletak pada rakyatnya sendiri. Lemahnya rakyat sesebuah negara itu, lemahlah negara tersebut. Okey, kuatnya rakyat di sesebuah negara itu, kuatlah negara tersebut. Okey, itulah harapan saya. Betul, saya setuju dengan ayat terakhir di Firdaus tu. Bagi saya semangat. Baiklah, jadi soalan terakhir dari pihak kami. Pada zaman kini, teknologi berkembang dengan pesatnya dari semasa ke semasa. Jadi pada pendapat Encik Firdaus, bagaimanakah kelebihan ini dapat membantu dalam menyatukan rakyat Malaysia? Okey, baik. Okey, macam mana saya nak cakap? Okey, saya suka tengok YouTube video-video dari negara seberang, negara Thailand. Kalau Azlin tengok kan, iklan-iklan dia ataupun drama-drama dia, dia ada motif, ada moral yang ingin dia sampaikan. Okey, dia tak kosong, iklan dia tak kosong, iklan dia ada benda yang dia ingin sampaikan. Jadi pada pendapat saya, okey, pada pendapat saya lah, okey, penggiat industri, okey, penggiat industri di Malaysia ini perlulah membuat filem ke, drama ke ataupun iklan, okey, bagi meningkatkan kesedaran rakyat Malaysia. Okey, jadi kalau nak buat cerita ke, nak buat drama ke, nak buat iklan ke, perlulah buat yang ada, orang kata apa? Ada moral, okey? Ada pesanan yang ingin disampaikan. Dan benda itu perlulah berterusan, okey? Berterusan. Tak boleh, orang kata, kalau peribahasa tak boleh hangat-hangat teh ayam lah. Okey, buat hari ni, tahun depan pula baru nak buat. Jadi benda ni perlu berterusan. Jadi benda ini perlu berterusan. Selain itu, penggiat-penggiat seni juga perlu menerapkan semangat patriotisme, nasionalisme dan penyatuan kaum agar minda rakyat kita ni sentiasa dididik dengan benda-benda yang baik. Okey, sentiasa dididik dengan benda baik. Contohlah kalau anak-anak kita lah. Okey, contoh macam anak saya, kita kata umur 9 tahun. Okey, bila dia buka YouTube ke, okey, dia boleh tengok iklan ataupun drama-drama pendek yang dalamnya ada benda-benda yang tentang semangat semua dan semangat kan memupuk rasa kasih sayang, rasa hormat pendapat. Baiklah, jadi sekian sahaja soalan daripada kami. Terima kasih banyak kepada Encik Muhammad Firdaus atas kesediaan untuk harap harapan yang Encik Firdaus bagi itu, kita akan dan ramai lagi rakyat Malaysia yang akan ada harapan dan akan bagi usaha hati daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Azlin. Okey, jumpa lagi. Ya, insyaAllah.